Okey, kita masuk kepada bab yang ataupun part yang pertama, iaitu tafsir. Ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Sebelum ni terlupa nak bagi tahu tentang pengenalan tafsir Ibnu Katsir ni secara ringkas je lah, secara ringkas. Abul Fida Ibnu Katsir. Gelaran dia Abul Fida. Dia ada anak nama Fida. Kemudian tafsir Ibnu Katsir ni dia terkenal sebagai seorang yang bermazhab Syafi'i, dan menarik dia ataupun sangat-sangat dinasihatkan untuk dibincang, dipelajari, dibaca tafsir Ibnu Katsir ni kerana dia adalah antara tafsir yang paling bebas daripada cerita-cerita Israiliyat. Maksudnya kisah-kisah yang diceritakan oleh Bani Israel, cerita-cerita yang atau tidak sahih lah maksudnya. Jadi dia antara kitab yang ataupun tafsir yang sangat-sangat bermanfaat atau mudah untuk diambil manfaat kerana telah banyak saringan yang telah dilakukan. Lebih kepada ringkas dan padat. Okey, ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha pengasih. Yang ini kita dah ataupun telah dibahaskan pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Pemilik rahmat yang luas meliputi segala sesuatu, kerahmatan mutlak bagi mereka yang beriman. Maksudnya sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala tu secara mutlaknya, sifat pengasih Allah secara mutlaknya adalah bagi orang Islam, bagi orang yang beriman. Adapun bagi orang yang tidak beriman, maka dia mendapat sebahagian daripada kasih sayang Allah tu dari sudut keduniaan. Sebab tu mereka tetap juga diberikan rezeki walaupun tidak beriman. Tetapi kasih sayang ataupun kasihan Allah Subhanahu Wa Taala, hakikat dia yang paling besar ialah kasihan Allah apabila kita menghadap telah dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu kita memang memerlukan kasihan Allah kepada kita. Sebab tu sebenarnya kita masukkan kita ni Allah masukkan kita dalam syurga kerana rahmat dia, bukan kerana amalan kita, kerana kesian dia, sifat kesian. Sebab tu sifat kesian ni dia besar dia sampaikan seorang pelacur diampunkan oleh Allah sebab dia kesian ke anjing. Jadi kita kena perbanyakkan rasa kesian kepada saudara mara kita, pada orang yang ditimpa kesusahan pada musim-musim ni. Jadi mudah-mudahan sebab tu Allah kesian kat kita. Kesian kat kucing kan, kucing tepi jalan. Kalau dekat Bukit Ampang, siapa yang pernah datang Hulu Langat daripada Bukit Ampang tu penuh anjing. Semua buang kat situ, kesian aja anjing tu. Tapi ada yang bagi makan. Ada yang banyak kereta berhenti bagi makan kat anjing-anjing tu. Kesian kan diorang. Bila dah apa orang ni? Dah tua, depa dah tak nak dah, dibuang anjing tu kan. Kesian. Okey. Maliki Yaumiddin ayat yang keempat, raja yang memiliki hari pembalasan. Raja yang memiliki hari pembalasan. Ada dua qiraat, maksudnya ada dua cara bacaan yang mutawatir yang sabit daripada Nabi. Maliki Yaumiddin ada alif, dan yang kedua Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin macam Malikin Nas. Maliki. Kedua-duanya betul. Tetapi kita tak bolehlah mungkin suka-suka tukar-tukar. Maksudnya kalau dah belajar dulu Maliki Yaumiddin, baca Maliki Yaumiddin. Allah pemilik segala sesuatu.
Maksudnya kalau dalam ayat pertama alhamdulillahi rabbil alamin, kan Allah beritahu dia memiliki segala sesuatu, seluruh alam, kan segala sesuatu. Tetapi dalam ayat ini Allah khususkan hari pembalasan dengan pemilikan dan kerajaan dia. Maksud dia ayat yang kedua alhamdulillah umum. Ayat yang keempat ni khusus. Maksudnya pemilikan pada benda yang khusus. Iaitulah hari pembalasan. Kerana apa? Kerana ketika hari kiamat, hari pembalasan di mahsyar, tidak ada sesiapa yang memiliki kuasa sebagaimana mereka memilikinya di dunia pada hari tersebut, melainkan Allah. Maksudnya kalau di muka bumi ni ada raja, ada orang yang mempunyai kuasa, ada orang ada orang tertentu yang ada power ke atas orang lain. Dia ada hak ke atas orang lain. Maksudnya dia boleh arahkan orang tu begitu dan begini. Tetapi pada hari kiamat tidak akan ada orang lagi yang memiliki sebarang kuasa, melainkan semuanya berada di bawah hukuman dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada orang yang boleh bercakap melainkan illa biiznih, kan? Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Antara ayat dia, akan datang hari yang tidak ada orang yang boleh bercakap melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itu juga Allah mulut tidak lagi bercakap, tetapi yang bercakap ialah tangan, kaki, anggota badan, sebagaimana dalam surah Yasin yang kita selalu baca, kan. Okey. Ad-din bermaksud perhitungan dan pembalasan ke atas amalan yang dilakukan di dunia. Ad-din kat sini bukan agama. Ad-din, kalau dalam bahasa Arab dia ada satu peribahasa perumpamaan, kama tadinu tudan. Kama tadinu tudan. Samalah maksudnya, maksud dia sebagaimana yang kamu bagi, begitulah yang kamu dapat. Maksud dia. Kalau kamu nak orang respect kamu, maka kamu kena mula dengan diri kamu dulu, kamu kena respect orang. Itu maksud ad-din kat sini. Pembalasan. Pembalasan. Perhitungan. Contoh penggunaan perkataan ad-din ada dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyisu ni orang cerdik, man dana, ni ad-din ni, dana yadinu dinun. Orang yang cerdik itu yang sentiasa menghitung muhasabah dirinya dan beramal untuk bekalan selepas kematian. Maksudnya orang cerdik ni dia sentiasa reflect diri dia dan dia menambah amalan dia untuk persediaan dia bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Okey, maf'ul didahulukan bermaksud perhatian dan terbatas. Maf'ul maksudnya iyyaka, maksudnya maf'ul ni apa? Maf'ul ni orang yang dibuat, kan. Macam darabtu Muhammadan. Aku memukul Muhammad. Muhammad tu apa? Orang yang dipukul. Kalau iyyaka na'budu, maf'ul dia yang disembah tu ialah Allah. Tapi didahulukan. Kalau dalam perkataan bahasa kita, Muhammad, aku memukulnya. Muhammad datang dulu, perkataan Muhammad datang dulu. Tapi tak elok pula panggil Muhammad, aku memukulnya, astagfirullah. Nama lain lah. Nama apa? Apalah selain daripada Muhammad, astagfirullah. Ataupun
Pukul ni tak baik lah kan. Pukul. Pencuri aku memukulnya. Maksudnya pencuri tu orang yang dipukul. Jadi tapi kita letak dia kat depan. Maksudnya kita sebut dulu orang yang kita pukul tu, baru kita sebut perbuatan apa kita buat ke atas orang tu. Jadi iyyaka na'budu, maksudnya kami tidak beribadah melainkan kepada engkau. La na'budu illa iyyak. Kami tidak bertawakal melainkan kepada engkau. Tu maksud kenapa orang yang disembah itu letak di hadapan untuk nak ihtimam, ada perhatian dan terbatas. Maksudnya tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah, layak disembah. Tu maksudnya tauhid lah di situ. Iaitulah kita walaupun tidak ada lafaz la ilaha illallah tu, tetapi iyyaka na'budu itu maksud dia sama sebenarnya sebagaimana la ilaha illallah. Ayat ni dia menunjukkan kesempurnaan ketaatan. Maksudnya dia kita panggil apabila iyyaka na'budu tu, maksudnya dia solid tauhid tu, itulah ketaatan yang sempurna sebenarnya apabila kita tidak ada unsur-unsur syirik yang mengganggu tauhid tersebut. Maksudnya kita direct di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada asalnya, tidak ada perantara dalam kita beribadah. Agama dia berasaskan dua item ni. Maksudnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa kita panggil? Iyyaka na'budu dalam masalah ibadah kita, nasta'inu dalam bagaimana ataupun kita panggil wasilah untuk kita nak sampai kepada ibadah tu. Kita minta tolong dengan Allah juga. So iyyaka na'budu ni ialah dipanggil objektif. Wa iyyaka nasta'in ni dipanggil wasilah, perantara untuk nak sampai kepada objektif. Maksud dia, objektif kita ialah kita memperhambakan diri kita kepada Allah. Dia punya wasilah dia, perantara dia ialah dengan kita meminta pertolongan daripada Allah untuk sampai kepada objektif tu. Maksudnya minta tolong dalam segala sudut untuk kita sampai kepada dia. Sama ada dalam kita bekerja, kehidupan seharian kita, ibadah of course. Maksudnya semua kita minta tolong sebab semua benda ni sebenarnya adalah perantara sahaja untuk kita nak ibadah kepada dia. Kita cari duit, akhirnya kita tujuan dia ibadah. Iaitu kita berzakat, kita bagi sedekah, kita tolong orang sana, kita bagi nafkah keluarga dan sebagainya. Semuanya tu adalah perantara sahaja, wasilah kepada kita nak ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Faham Al-Fatihah ialah rahsia Al-Quran dan rahsianya terletak kepada dua item ini. Maksudnya sebenarnya ayat ni dia boleh dianggap sebagai rahsia tauhid, rahsia sebagai seorang muslim yang sempurna dunia akhirat dia terletak pada perkataan ni yang mempunyai dua item ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa? Pertama, membebaskan diri daripada syirik. Iyyaka na'budu ni kita bebaskan diri daripada syirik. Bebaskan dari segala macam kepercayaan yang merosakkan akidah. Yang kedua, membebaskan diri daripada daya dan upaya serta menyerahkan kepada Allah. Maksud dia, kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi memang ada perincian. Maksud dia, kalau dalam hal-hal yang manusia boleh tolong, kita memang boleh minta tolong dengan manusia. Hal-hal yang di dalam kemampuan manusia untuk tolong, makhluk untuk tolong. Memanglah kita minta tolong doktor, minta tolong buat rumah, arkitek, kontraktor kan. Masak, tukang masak, beli makanan, minta tolong semua. Minta tolong yang berada di dalam kemampuan manusia.
Tetapi Maksud Ustaz, hmm, walaupun kita saya nak tengok sama ada betul tak saya berfikiran macam ni. Kita memang walaupun apa pun Allah yang berkuasa, tapi kita ada di dunia ni, kita hidup, kita macam Ustaz cakap lah, kita boleh minta tolong dengan manusia, ada kala kita kena minta tolong dengan manusia untuk nak jadi sesuatu. Sebab apa? Sebab kita difahamkan bahawa kita ni dicipta Allah kat muka bumi ni, kita ada 3 hubungan. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk, hubungan kita dengan manusia. Di sinilah yang letaknya hubungan kita dengan manusia tu. Kita perlu manusia kat di muka bumi ni. Tapi kita kena yakin bahawa walaupun minta tolong dengan Allah adalah semua dengan izin Allah jugalah. Betul Ustaz? betul-betul. Itu yang saya nak cakap, yang saya nak sampaikan ni. Terima kasih. Ya, Shanum dah sampaikan dulu. Maksud dia, apa yang berada di dalam kemampuan manusia, memang kita boleh diharuskan lah, boleh minta tolong. Tetapi apa yang nak dimaksudkan iyyaka nasta'in, kepada apa maksud hanya kepada engkau kami memohon pertolongan? Maksudnya kalau dalam benda-benda yang dalam kemampuan manusia pun, yang kita memang tak nak kena minta tolong, macam contoh susah, tak ada duit, kita nak minta tolong kat orang. Mula sekali ialah mula dengan doa sebelum kita usaha. Maksudnya kita doa dahulu baru kita usaha. Maksudnya ya, kita minta dulu dengan Allah, ya Allah buka aku jalan untuk keluar daripada susah ni. Minta daripada Allah. Bahkan ada satu saya tak ingat, tetapi memang di kalangan orang-orang apa dipanggil, orang baik dan bijak pandai, hatta selipar yang terputus pun, ya Allah ampunkan aku, keluarkan aku daripada susah ni, bantulah aku untuk dapat selipar baru sebagainya. Padahal kita ada duit je selipar putus kan, tapi kita mulakan dengan serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, iyyaka nasta'in. Yang kedua, maksud iyyaka nasta'in, kepada hanya engkau kepada kami memohon pertolongan, ialah dalam hal-hal yang memang bukan di dalam kemampuan manusia ataupun makhluk. Contohnya, kita minta dekat apa kita panggil, ada orang kata tempat ni berkat, pokok ni pokok ada mujarab pokok ni. Kita minta perantara daripada pokok tu untuk Allah ampunkan dosa kita. Salah lah. Ataupun kita minta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia supaya Allah mengampunkan kita. Itu di luar daripada kemampuan atau di luar daripada kemampuan makhluk itu. Kerana itu adalah benda-benda yang kita panggil bukan di dalam keterbatasan kemampuan makhluk. Jadi iyyaka nasta'in di situ adalah ketika itulah dia berfungsi. Minta hujan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta apa, semua yang bukan dalam kemampuan makhluk. Okey. Faham Okey, seterusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, dia perpindahan struktur ayat daripada kata ganti nama ketiga, maksudnya dhamir ghaib. Kalau siapa pernah belajar dhamir ghaib, maksudnya kata ganti yang orang yang tak ada kat depan kita, kata ganti nama ketiga kan. Kalau saya salah betul kan kata ganti nama ketiga, maksudnya dia. Empat ayat pertama kita nampak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, tu semua seolah-olah kita menceritakan tentang bukan orang yang berada di hadapan kita. Maksudnya orang ketiga. Kita menceritakan kepada seseorang yang orang yang ketiga ni bagaimana. Contohnya kita tengah borak dengan A, kita nak cerita tentang C. C ni dia bagus, suka tolong orang. Maksudnya dia puji orang tu dan orang tu tidak ada depan dia. Seolah-olah begitu maksudnya. Tetapi apabila telah adanya puja-puji ni pada ayat yang pertama ni, 4 ayat pertama ni, maka pada ayat kelima
dia menggunakan kata ganti nama kedua, iaitulah seolah-olah kita berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sedang bersemuka, iyyaka, kamu, kepada engkau. Maksudnya anta, seolah-olah berada di hadapan. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu macam apabila kita puji Allah, sampailah ayat yang kelima ni kita rasa macam kita dah terlalu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Faham jadi ayat yang kelima ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni, itu maksud dia. Setelah kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ketika mana kita nak bagi tahu bahawa hanya engkaulah yang kami sembah, hanya engkaulah yang kami mohon pertolongan. Maksudnya dah seolah-olah terlalu dekat. Jadi inilah bahagian kedua daripada surah Al-Fatihah. Maksudnya surah Fatihah ni dia ada dua bahagian tau. Qasamtu as-salata baini wa baina abdi nisfain. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala membahagikan Fatihah ni kepada dua. Satu untuk aku, satu untuk hamba aku. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Ini adalah bahagian Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, sampai habis. Ini adalah bahagian hamba aku. Maksudnya bila kita sebut wa iyyaka nasta'in, hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah Subhanahu Wa Taala disebut, dijawab kalau kita sebut iyyaka nasta'in tu, ini adalah bagi hamba aku apa yang dia minta. Faham Maksudnya solat apa kita panggil Fatihah ni, dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahagian kedua ialah hak yang Allah jamin kepada hamba dia. Okey. Kata ad-dhahhak ni sebahagian seorang daripada ahli tafsir di kalangan tabi'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami bertauhid, takut dan mengharap. Iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan untuk taat dan di atas segala urusan kami. Ni kesimpulan ni. Itu maksud dia lah. Maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa-apa soalan berkaitan dengan tafsir? Okey. Terusnya kita masuk kepada fiqh. Sebagaimana yang kita maklum, antara ilmu yang paling bermanfaat bagi seorang Muslim, seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, ialah fiqh, kerana dia adalah dipanggil output daripada Quran dan Sunnah, dan dengan ilmu ini kita dapat mengetahui tata cara yang betul untuk kita ibadat, sehingga ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk muka surat yang kelima, iaitulah faraidul wudu, fardu wudu. Fardu wudu mempunyai 6 fardu, iaitu yang pertama an-niyatu inda ghaslil wajhi, niat ketika membasuh wajah. Niat ketika membasuh wajah. Maksud dia ketika kita nak membasuh muka tu, maka ketika itu adanya niat wudu. Niat ni apa? Niat ni ialah lintasan hati. Ketika kita beristinja tak wajib niat, yang penting bersih. Tetapi wudu dia wajib niat. Maksud niat ialah lintasan hati, bukannya nawaitul wudu'a ataupun susunan
susunan apa kita panggil, susunan ayat di dalam hati pun tu bukan niat juga. Niat ni lintasan hati. Kalau kita susun dalam hati kita, sahaja aku berwuduk, itu pun bukan niat, itu adalah susunan ayat dalam hati. Niat ni ialah maksudnya kita tahu, kita sedar apa yang kita nak buat, dan kita buat tu kerana siapa. Contohnya macam kita nak makan kan, orang tanya, kau tengah buat apa ni? Makan lah. Tu maksudnya kita ada niat nak makan. So itu maksud dia niat. Yang kedua, membasuh wajah. Membasuh wajah. Wajah ni dia, sekejap saya tunjuk. Sekejap. Sekejap. Okey. Wajah ni ialah daripada kita panggil tempat tumbuhnya rambut sehinggalah tulang dagu ni. Maksudnya tulang dagu ni kita boleh rasa kan. Melainkan yang ada double chin tu mungkin susah sikit lah. Kalau yang belum ada double chin tu dia boleh rasalah mana akhir, mana apa tulang dia kan. Dan daripada apa ni telinga ni, maksudnya yang ni sehinggalah ke sebelah sana. Itu maksudnya wajah. Dan apa-apa bulu yang ada di dalam wajah tersebut. Dia punya kening, kalau orang lelaki misai, ni bawah ni, kalau janggut tu kalau lebat mesti disela, kalau nipis mesti dibasuh sehingga sampai kepada kulit. Kemudian yang menjadi selalu menjadi pertanyaan, sideburn orang perempuan. Orang perempuan sideburn macam mana? Okey. Kita kena tengok ni. Gambar yang saya kongsi ni, kita nampak tak ada perkataan al-izar. Al-izar. Al-izar ni ialah sideburn. Izar. Maksudnya sideburn ni apa-apa bulu yang tumbuh yang menyamai ataupun berada bertentangan dengan telinga kita. So kalau orang perempuan biasanya tak ada kan, biasanya dia daripada atas ni. Kalau daripada atas ni, ini bukan izar, ini dia panggil as-sadru. As-sadru ataupun bulu yang bulu kepala. Ni bukan bulu apa? Bukan bulu muka. Jadi kan orang perempuan kan kalau ada dia terjuntai tu, yang itu kita tengok. Kalau dia daripada sideburn, maksudnya yang dia punya asal rambut dia daripada apa? Daripada sideburn dia, paras telinga tu, maka dia mesti dibasuh. Tetapi kalau yang tumbuh daripada atas, maksudnya dia tak perlulah dijulurkan. Maksudnya yang diselak tu, kalau kita selak nampak ada bulu yang nipis-nipis halus di tepi tu, maka yang itu sahaja yang wajib dibasuh. Adapun yang diselak itu, yang boleh diselak itu, maka dia pada asalnya dia bukan bulu rambut, bukan bulu muka tetapi bulu kepala. Ustaz. Saya pun confused Ustaz cakap bulu muka, bulu rambut, apa semua rambut. Saya pun dah jadi macam keliru sikit. Okey. Sideburn perempuan, ada sebahagian wanita atau perempuan yang rambutnya akan sampai ke bertentangan dengan apa dia punya sideburn tu sikit. Dia akan panjang, dia ada panjang. Adakah itu dikira rambut ataupun itu dikira sideburn? Sebab bila dia selak ujung rambut tu akan boleh, sebab dia panjang kan, jadi dia akan, kita boleh selitkan ke belakang telinga. Jadi adakah kalau macam kita ambil uduk, mengenai sebahagian itu sahaja memadai ataupun kita kena melaluikan sedikit air sampai ke belakang telinga?
Untuk apa? Untuk Ah, wuduk tu kiranya membasuhi menyeluruh saiban tu. Macam tu. Sebab ada sebahagian ustaz yang bercakap memberi pendapat yang demikian. Dan ada sebahagian golongan yang ada ustazah juga yang memberitahu demikian, dan anak murid dia dia buang tahu saiban rambut dia. Dia potong. Ada ustaz. Macam mana ah, tu? betul-betul. Memang selalu yang menjadi salah faham, saya pun ada sedikit kekecewaan sebab benda ni sebenarnya jelas je kat dalam buku fiqah. Saya pun tak tahu kenapa dia menjadi satu macam Kerumitan. kerumitan sedangkan dah Ah, berwuduk lama dah, orang dah berwuduk lama dah kan. Sebab kita pun belajar daripada sekolah, daripada kecil pun kita guna pakai yang sama. Kaedah yang sama, kita guna pakai kaedah yang sama. Tapi bila kita dah dewasa, benda tu jadi banyak pertindihan ilmu yang menyebabkan Banyak khilaf. banyak ni. Mana satu kita nak ikut. Dan kita rasa macam duduk yang kita dulu-dulu ni tak sah ke? Macam tu. Terima kasih Ustaz. Maaf ganggu Ustaz. Okey. Kalau boleh nampak tadi gambar, saya share balik semula. Tak apalah. Bagi contoh muka saya lah. Dia boleh nampak dengan jelas. Saya buka cermin mata tak nampak pula. Apa? So ini adalah sideburn lah ni. Apa? Paras sideburn. Maksudnya apa yang di atas, maksudnya orang perempuan biasanya bulu dia tumbuh yang boleh diselak tu ialah yang berada di atas sedikit daripada bertentangan dengan telinga tu kan. Betul tak? Orang perempuan. Kalau yang orang rumah saya pun saya tengok macam tu jugalah. Maksudnya dia tak ada sideburn pun. Tetapi kalau bulu yang ada halus yang berada yang bertentangan betul dengan telinga ni, dia nama sideburn dan dia pada asalnya dia mesti dibasuh lah. Mesti dibasuh. Sekiranya lebat tu menjadi isu juga. Sekiranya dia nipis, dia memang wajib secara sepakat lah, tak ada orang kata tak wajib. Tetapi kalau dia lebat, maksudnya sampai boleh diselak dan sebagainya, walaupun dia ada sedikit daripada melebihi bawah paras sideburn, dia punya asal rambut dia tu maksudnya tumbuh. Maksudnya dia berada dalam lingkungan sideburn. Kalau dia sekiranya dia tebal dia atau sehingga boleh diselak macam tu, so dia sebenarnya dia mengambil hukum apa? Dia mengambil hukum bulu yang lebat lah. Hanya perlu disela saja ataupun begitu apa kita panggil, bukan mesti dibasuh macam kita basuh bahagian yang lain. Macam janggut yang tebal kan. Tapi pada asalnya yang ini memang saya tak saya tak tahu sebenarnya ada khilaf dalam hal ini, iaitu yang atas daripada sideburn tu. Sideburn ni maksudnya bukannya ni maksudnya yang berada bertentangan telinga ni tak wajib itu saja yang wajib dibasuh. Atas tidak. Maksudnya apa yang kita telah biasa buat tu memang sebenarnya wallahu alam, insya-Allah memang itulah yang betulnya. Ustaz, sebab saya punya sideburn saya boleh selak sampai ke belakang telinga, kiranya panjang. Kalau panjang rambut atas tu dia macam panjang jugalah sideburn saya sebenarnya. Jadi adakah perlu bila saya dah ikat hanya sebahagian itu sahaja yang boleh kena wuduk, atau saya kena basuh keseluruhan yang rambut itu, yang sideburn tu, ataupun saya kena tarik dia lepas tu saya kena basuh macam tu? Macam mana Ustaz? Okey, saya dah nampak dah yang lebih senang nak diterangkan. Macam ni. Sideburn ialah bulu yang tidak boleh ditarik ke atas, baliknya dia akan tumbuh bersama dengan janggut. Maksudnya dia tumbuh ke bawah. Maksudnya dia bukan rambut yang diselak. Sekiranya rambut tu diselak, berarti dia sebenarnya asal dia ialah bulu kepala. Senang faham Faham tak kalau saya cakap macam tu? Sebab sideburn ni bukan benda yang kita boleh selak dia ke atas. Baliknya dia akan tumbuh, melirik dan bersambung. Kalau orang lelaki dia akan jadi bersambung sampai ke dagu dia. Adapun yang boleh diselak di sebalik telinga ni,
pada asalnya ataupun asal rambut tu, dia punya tempat tumbuh dia tu ialah mengikut kepada hukum bulu kepala. Dia panggil as-sadru. Kalau sideburn ni dia panggil al-idar. Okey? Faham Ustaz. Faham. Maksudnya sideburn tu pertumbuhan dia tak panjang lah. Pertumbuhan dia tak macam pertumbuhan rambut panjang ke belakang kan. Tapi sideburn ni pertumbuhan dia pendek je. Sideburn ni maksudnya itu sideburn. Ya. Sideburn ni ialah yang akan tumbuh, kalau lelaki dia akan ke bawah sampai jadi janggut. Adapun kalau yang boleh diselak tu pada asalnya dia bukan sideburn. Kerana dia pada asalnya dia memang adalah bulu rambut yang mana asal dia ialah yang bersambung dengan rambut kepala. Bukannya bulu muka. Okey, faham. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Seterusnya yang ketiga, ghuslul yadain ilal mirfaqain. Okey, sebelum tu muka memang kita kena sunat untuk melebihkan basuhan. Maksudnya lebihkan basuhan atas, lebihkan basuhan bawah, lebihkan basuhan so sunat. Kalau yang tadi sideburn, kita panggil tadi bulu yang kita keliru, adakah dia sideburn ataupun dia bulu rambut kepala. Yang kita panggil apa? Kita pun ni sideburn ke ni bulu kepala. So sunat basuh. Okey, seterusnya ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh dua tangan sehingga siku. So yang ni pun tak ada isu lah, basuh semua sehingga siku, lebih daripada siku sikit lah, lebih daripada siku sedikit. Untuk sebab apa? Memastikan siku tu masuk. Sama juga macam muka tadi, nak pastikan semua masuk. So dia jadi wajib untuk lebihkan sedikit sebab dipanggil, ada kaedah dia, apa yang sesuatu yang wajib yang tidak sempurna dengan melainkan kita buat sesuatu perkara, maka perkara tu dia jadi wajib. So kalau kita nak basuh tangan sehingga ke siku, maka lebihkan sedikit untuk memastikan yang wajib itu masuk. Okey. Selesai dua basuhan, iaitu basuh muka dan basuh tangan. Basuh ni maksudnya melalukan air, imrarul melalukan air ke anggota yang wajib dibasuh. Yang keempat, mashu ba'dir ra'si, menyapu sebahagian kepala. Yang ni beza, kena beza antara basuh dengan sapu, usap, mengusap sebahagian kepala. Sapu lah. Basuh dia, kalau air tu dia memang kena air yang mengalir, bertakung lah. So kalau air tu dia perlukan, kalau kita takung dengan tangan, dia ada takungan. Sebab itulah kalau kita pakai spray tu kan, spray, dia mesti ada alir, kita spray muka kita tu dia ada air yang mengalir, bukannya dia kat situ. Sebab maksud basuh tu dia mesti air, melalukan air. Dia mesti ada macam sifat basuhan. Adapun mashu, sapu, sapu ni tangan basah je tau, jangan takung air. Kalau kita takung, nama dia ghuslu, basuh. Tetapi yang Allah perintahkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 8 ke 9, 7, tak ingat. Wamsahu biru'usikum, wamsah, basuh, sapu, wamsahu. So tangan yang basah, maksudnya kita ambil kita kalau paip tu kita basahkan tangan kita, bukannya kita takungkan tangan kita dengan air. Okey. Isu dia kalau yang kat dalam mashu ba'dir ra'si ni ialah boleh tak kita, kalau orang lelaki ataupun kalau yang lagi isu dia orang perempuan lah, boleh tak dia sapu di atas tudung dia? Tak boleh. Melainkan ada darurat, keperluan. Contohnya macam kawasan yang terdedah yang susah nak jaga aurat. Maka ketika itu diharuskan
untuk menyapu di atas tudung. Faham Kalau tak ada darurat, pada asalnya wajib untuk sapu juga sebahagian daripada kepala. Ustaz, yang lelaki kebanyakan dia orang kata bila basuh dia sebut dia kalau sebut sini dia sebut mengusap sebahagian kepala kan. Ya. Tapi banyakkan Ustaz dia bila teram tu dia kata kepala tu elok kenakan air ke daripada dari depan tu rambut dari depan tu sampai ke belakang, lepas tu dipatahkan balik usapan itu. Tu saya nak penjelasan Ustaz. Boleh. Nanti kita akan sampai pada pertanyaan Najah Shanum tu. Cuma dalam mazhab cuma yang kita sedang bahaskan ni adalah fardu. Maksudnya had yang wajib sahaja. Dalam mazhab Syafi'i. Apa yang Hajar Shanum sebut tu? Baik Ustaz. Kenapa saya laju sangat ni? Minta maaf Ustaz. Tak apa. Apa yang Hajar Shanum sebut tu kalau dalam sebahagian mazhab dia memang wajib lah. Kebetulan Hajar Shanum ni dah tanya, saya teringat dulu masa ada satu ketika di masa saya kat Sudan dulu. Ada kawan saya ni dia ambil wuduk ni dekat masjid lah, tempat wuduk masjid. Sudan dia mazhab Maliki. So kemudian ada seorang orang Sudan ni dia tegur kawan saya, kenapa kamu sapu sikit je? Kenapa kamu sapu sikit je? Sah ke ni? Dia tanya sah ke? Lepas tu kawan saya kata, saya mazhab Syafi'i, dia kata. Sapu sikit je boleh tak? Dia kata, okey. Sebab kalau dalam mazhab Maliki, wajib basuh, wajib sapu keseluruhan kepala. Tu selingan lah cerita. Tapi nanti kita akan lalu pada tu secara detail. Okey. Yang kelima, ghuslur rijlain ilal ka'bain. Basuh kaki sehingga tumit. Basuh. Okey. Isu dia apabila kita sebut basuh ni, ghuslu ni, apabila kita tengok kepada maksud ghuslu, iaitulah melalukan air. So melalu dan meratakan air. So maksud dia menggosok tidak wajib. Menggosok tidak wajib tetapi sunat. Faham tak? Menggosok tidak wajib. Contohnya kalau kita tengok kadang-kadang orang basuh kaki dia kan dia cucuh-cucuh je kaki dia dekat batang air pipe tu. Dia cucuh-cucuh macam tu je. Adakah sah wuduk dia tu? Sah wuduk dia kerana sekurang-kurangnya sampai air kepada semua bahagian walaupun dia tidak gosok. Kerana maksud basuh tu ialah menyampaikan air kepada seluruh anggota yang wajib untuk dibasuh. Yang seterusnya tertib iaitu mengikut turutan seperti yang dinyatakan sebelum ini. Maksudnya basuh tu mesti mula daripada kepala, tangan, muka, tangan, kepala, kaki. Okey. Sunat-sunat wuduk. Yang pertama, yang ni boleh laju je. Mengucapkan basmalah. Iaitu bismillah ketika awal. Yang ini ada hadis yang jelas walaupun dia tidak sahih, walaupun dia sebahagian ulama sebut hadis tu tak sahih, tapi ada yang sebut sahih. La wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak sah wudu mereka yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah maksud. So sebab tu ada sebahagian ulama sebut wajib, ada yang sebahagian kata tak wajib, tapi sunat. Tetapi kita amalkan je lah, sunnah kan, senang je. Benda simple je, bismillah. Kemudian wa ghuslul kaffain qabla idkhalihima al-ina. Membasuh dua tangan, tapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejana air. Yang ni sunat. Maksudnya basuh kedua tangan. Adapun selepas bangun tidur dia ada hadis yang lebih khusus.
Sebagian ulama sebut wajib, sebagian ulama kata sunat. Tapi bagus, tak payah kita tengok sangat. Sebenarnya kalau yang wajib dengan sunat ni, buat je lah kan. Iaitu ketika bangun tidur, kita disunatkan basuh kedua-dua tangan kita. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu di mana kita letak tangan kita ketika kita tidur. Nabi sebut fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Di mana tidur, di mana tangan dia berada ketika tidur. Jadi bangun tidur, sunat basuh tangan bangun tidur. Sama juga sunat basuh tangan, dan dia lebih berat berbanding basuh tangan ketika wuduk. Memang ada hadis yang lebih khusus. Yang ketiga, madmadah, berkumur-kumur. Yang keempat, al-istinsyaq, masukkan air dalam hidung. Yang ini ketiga dan keempat ni menggunakan air yang sama, Maksudnya kita ambil air dengan satu tangan kita ni, dan kita masukkan kedua-duanya dalam, kemudian kita tarik dengan tangan kiri. Tarik air daripada hidung tu dengan tangan kiri. Sebab apa dengan tangan kiri? Sebab masuk tadi air bersih, keluar air kotor, jadi sunat tangan kiri lah, benda kotor kan. Faham kan? Maksudnya guna satu tangan je. Bukan ada dua. Boleh dua, tapi kalau kita tengok pada sunnah Nabi SAW, satu tangan masuk kan, guna air yang sama untuk masukkan air dalam hidung dan keluarkan guna tangan kiri untuk hidung tu 3 kali. Wa mashu jami'ir ra's, dan membasuh mengusap seluruh rambut kepala. Ini yang Hajar Syadum sebut tadi. Dalam mazhab Syafi'i, dia sunat untuk sapu seluruh kepala. So sepatutnya kalau kita dalam mazhab Syafi'i pun bukanlah sapu sebahagiannya, rugi lah. Sebab memang sapu seluruh kepala ni memang yang wajib, dalil yang wajib tu nampak lagi kuat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dia sentiasa apabila dia basuh kepala atau sapu kepala, dia sapu keseluruhan. Sapu keseluruhan sebagaimana yang Hajar Syahnu sebut tadi, mula daripada depan, yang ni di tepi ni dan tarik ke depan balik. Begitu. Okey. So maksudnya kalau dalam mazhab Syafi'i pun basuh ataupun sapu seluruh kepala. Ustaz, Ya. Yang Maliki tu yang perempuan pun buat juga ke? Yang orang perempuan pun kena buat juga Yang sapu belakang ke depan balik tu. Hukum sama, lelaki dengan perempuan, sapu daripada depan ke belakang, depan, kemudian tarik ke depan balik. So rambut dia panjang macam mana? Maksud dia bukan kita sela rambut kita tu. Kalau rambut panjang, bukan kita masukkan tangan masuk kat dalam kita punya rambut. Atas lah. Kalau rambut panjang pun, maksudnya atas saja, atas tarik, kemudian tarik lembut saja, bukannya mesti. Sebab tu kita kata tadi, mashu ni, sapu ni bukan air yang bertakung. Air bertakung basah kepala kan, basah rambut. Sapu ni air tangan tu basah, bukannya tangan tu bertakung air. Faham kan? So bila kita sapu bukannya kita mesti sela dalam, tak. Nabi kan rambut panjang juga, Nabi sampai bahu rambut. Adapun kepala dia sampai ni je, sampai tempat tumbuh tu je. Yang lebih tu tidak dianggap sebagai kepala kan. Macam Asian je lah, Asian layu kat atas kepala je lah macam tu Ya, betul. Ya. Lalukan sahaja tangan. Tangan yang basah tu. Maksudnya usap. Macam kita usap kepala anak lah. Usap kepala anak. Okay. Kemudian mashul uzunain zahirihima wa batinihima bima'in jadid. Mengusap dua telinga termasuk bahagian luar dan dalam dengan air baru. Maksudnya air baru selain daripada air basuh rambut tadi. Sebab apa dia sebut dengan air baru? Sebab yang ni khilaf. Ada khilaf ulama sebut, maksudnya
basuh telinga tu dengan air kepala tadi. Cara dia dan masukkan terus. Cara dia kalau disebut dalam hadis yang jari telunjuk ni yang di dalam, jari ibu jari kat belakang. Macam tu kan. Yang ini pun sama bukannya air yang bertakung. Saya pernah nampak orang ambil air betul dia dia tepuk macam tu kat telinga dia. Dia ambil air kan dia tepuk kat telinga dia. So bukan macam tu. Maksudnya kita panggil yang ini dalam gambar tu tak tepat. Gambar tu kan ibu jari dalam telinga dia. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dalam hadis, jari telunjuk yang dalam telinga. Jari ibu jari di belakang. So gambar tu kurang tepat. Yang seterusnya takhlilul lihyah al-kathah wa takhlilu asabi'il yadin wa rijlain. Menyela janggut yang lebat serta menyela jari-jari tangan dan kaki. Yang ini sunat tu yang saya sebut tadi. Kita gosok dengan tangan tempat basuhan tu, kita gosok tu, kita sela tu adalah sunat, bukannya wajib. Sah lah tapi rugi lah. Ataupun kaki tu dia curah-curah je. Entah kena entah tidak di antara jari-jari dia tu. Adakah jadi tak sah wuduk dia? Kalaupun di antara jari-jari dia tu tak kena air, sah wuduk dia. Kerana nak sela di antara jari-jari tu hanya sunat sahaja. Dia dianggap sebagai anggota yang satu. Jari-jari ni dianggap sebagai anggota yang melekat antara satu sama lain. So sunat untuk sela tetapi tak wajib. Tapi rugilah tak buat. Tu je. Tapi sah ke tak sah, tu je. Beza dia sah tak sah tapi rugi. Yang ke-8 taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan ke atas yang kiri, kecuali telinga. Telinga sekali je, maksudnya satu kali buat bersama. Tapi boleh juga untuk buat kiri dulu, kanan dulu, kiri. Wat taharatu salasan, menyucikan setiap anggota wuduk 3 kali. Wal muwalat, berturut-turut ni maksud dia kita jangan sampai anggota yang sebelum tu kering. Contohnya kita basuh, kita dah berwuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kemudian kaki, selalu kan orang ambil wuduk dekat sinki dapur. Kemudian dia nak basuh kaki, dia masuk bilik air. Tapi on the way dia nak pergi bilik air tu, dia ada pula cerita best pula lalu kat ruang tamu, ada cerita macam best pula cerita tu. Ataupun ada berita tergempar ke, pengumuman Perdana Menteri ke, kan, dia tercegat lah sekejap kat situ. Dah lama, dah 5 minit, baru dia pergi masuk bilik air, baru dia basuh kaki. Boleh tak? Boleh, tapi tak dapat sunat. Iaitu sunat pun maksud dia, jangan sampai kalau kita nak basuh kaki tu, jangan sampai anggota yang sebelum tu kering. Apa anggota sebelum tu? Kepala. So jangan sampai kepala tu kering. Faham Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Ustaz, saya teringat lama. Siapa tanya? Saya teringat lama dah benda ni. Tu nak tanya Ustaz lah. Salah ke tak salah? Sebab masa ambil ismayang tu, kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Tok Guru tu mengajar kata, bila Bismillahirrahmanirrahim ni adalah hati, saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Lepas tu dia kata bila masa basuh tangan tu, bila basuh tangan kanan, ni adalah dalam hati, supaya Allah mengizinkan kita terima amal ibadah kita tangan kanan. Bila basuh tangan kiri, bunyilah supaya kita tak terima kita amal ibadah kita tu daripada tangan kiri atau belakang. Lepas tu bila tiba mai ke kumur mulut, dia kata suruh niat memudahkanlah untuk mengucap dua kalimah syahadah semasa nak meninggal dunia. Jadi bila basuh ke hidung pula, dia kata bila ke kanan tu izinkan cium bau syurga, ke kiri tu lindungi daripada api neraka.
Lepas tu bila basuh muka tu, ada niat dia kan basuh muka. Saya saja aku angkat adas kecil kerana Allah Ta'ala tu. Dia kata niat juga supaya berilah cahaya iman ke wajahku bila di padang mahsyar nanti. Lepas tu dia ajar lagi, dia kata bila basuh muka, kita basuh telinga kan. Basuh kepala sikit tu. Lindungi kepanasan daripada kepanasan padang mahsyar. Lepas tu telinga tu, dia kata niatkan izinkan dengar perkara yang elok-elok aja. Lindung daripada mendengar perkara yang tidak elok. Kemudian tu lepas tu yang tangan sampai ke siku tu tak ada apa. Bila sampai ke kaki tu, dia kaki kanan, teguhkanlah kakiku semasa mintian sirah untuk masuk syurgamu dengan mudahnya. Bila sampai kaki kiri tu, jangan aku jatuh semasa mintian sirah dan lindung daripada siksaan kubur dan siksaan api neraka. Saya catat tu Ustaz, buku tu lama dah ada tu. Boleh ke Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Cuma jangan nisbah kepada Nabi. Sebab memang dia tak sabit daripada Nabi. Cuma dia tak sabit daripada Nabi doa-doa tu. Tapi doa ni umum. Boleh kita berdoa bersempena dengan sesuatu yang kita buat. Maksudnya kalau kita contoh kita makan nasi, ya Allah bagilah berkatlah apa yang aku makan ni jadikan kuat untuk aku ibadat. Boleh? Bukannya maksudnya bukan memanglah tak ada daripada Nabi, tapi bersempena dengan apa yang kita sedang buat tu, kita doa dengan benda yang terkait dengan benda yang ataupun perbuatan yang kita tengah buat tu. Ustaz, saya lupa yang basuh tangan sampai ke siku tu Ustaz. Maaf Ustaz, saya terlupa satu. Basuh tangan sampai ke siku tu, yang belah kanan mohon pada Allah diberatkan timbangan belah amal ibadat, yang belah lindungi daripada berat sebelah dosa-dosa. Itu boleh. Cuma elakkan daripada berlama-lama lah. Panjang pula doanya, lama pula wuduknya, banyak pula guna air. Itu je lah. Tapi pada asalnya tak ada masalah. Jangan sampai penggunaan air yang banyak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, kalau macam kita ambil wuduk tu, kita terlupa yang kita ada pakai lotion kan. So kita dah nak basuh kaki, tiba-tiba rasa ada lotion. So kita nak bersihkan lotion tu dulu, kita kena ulang balik ke wuduk tu? Oh, tak payah. Kita tak payah. cuci masa tu je kaki tu dan teruskan jalankan Ustaz kan? Ya, betul. Sebab saya terfikir yang tertib tu, takut tak ikut tertib pula. Oh, tak ikut. Masih dia ikut. Terima kasih Ustaz. Ustaz, nak tanya, kalau macam dia 3 kali sunat kan. Contohnya kalau muka kita basuh sekali and then tangan kita basuh 3 kali. Lepas tu kita macam 1 kali, 2 kali, 3 kali, tak berturut-turut 3 kali. Sekalilah, yang wajibnya 1 je kan. Macam mana tu? Yang itu ada sabit perbuatan Nabi. Nabi SAW dia ada buat muka 1 kali, kemudian ada tangan 2, kemudian kaki 3. Ada ke? Ada hadis. Tapi pada asalnya memang sah, tak ada masalah untuk nak pelbagai macam tu. Begitu juga sapu kepala ni, kalau kita sapu semua ni, kalau kita tengok dia memang ada perbezaan lah di situ di kalangan scholars. Sapu sekali yang afdal ke sapu yang 3 afdal. Yang tu beza. Sebab kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, kita nampak macam seolah-olah yang semua anggota Nabi basuh 3 termasuk berkumur, tetapi kita nampak yang sapu kepala 1 kali. So sapu kepala ni boleh kita nak buat 3 pun ikut mazhab Syafi'i, sunat pun, tapi ada kala mungkin kita buat 1 kali saja. Kita nak sebagai kita panggil dipanggil ni khilaf yang sunat pelbagai, boleh, tak ada masalah. Macam contoh doa iftitah ada banyak, jadi kita boleh nak baca hari ni baca yang ni, esok baca yang ni, boleh pelbagai kan. Dalam wuduk ni pun wallahualam khilaf dia dalam hal ni pun mungkin kita boleh untuk nak amalkan kedua-dua hadis. Basuh 1 kali, basuh 3 kali, boleh. Maksudnya kita pelbagaikan untuk kita nak dapat amal lagi banyak sunnah.
Niat lah, niat nak ikut macam Nabi pernah buat macam ni, Nabi pernah buat macam ni, macam tu. Tak tahu pula Nabi pernah buat. Yang tahu kadang-kadang malas kan. Kadang lecung sangat, dah banyak kerap, banyak sangat ambil wuduk. Asyik nak kencing je kan. Ada kerap wuduk. So semua dah basah. Sekali je lah, suka hati lah. Tak apa, tak boleh juga. Boleh kan? Okey, insyaAllah. Masih Ustaz. Okey. Ustaz nak tanya Ustaz. Ya Haji. Pengalaman Ustaz masa kat Sudan di Khartoum Ustaz. Khartoum. Saya biasa pergi Khartoum. Tahun ni. Duduk kat bulan sana. Lepas tu saya bila pergi ke masjid, bila tengok dia orang ambil wudu, bila perangkat basuh kaki tu, dia basuh kaki bersungguh-sungguh. Kita sekadar membasahi semua anggota kaki tu je kan. Tapi yang apa nama mazhab Maliki begitu ke Ustaz? Ya, betul. Bersungguh-sungguh. Masalah menyela di antara jari kaki, ya. Dia memang mazhab Maliki dia lebih berat berbanding kita yang sekadar sunat. So mesti dipastikan di antara jari tu mesti kena. Berbeza dengan mazhab kita yang agak ringan lah sikit. Tapi rugi jugalah kalau kita tak buat, sebab benda tu benda yang afdal. Dia beza dia sunat dengan wajib ke. Ya. Saya kata sebelum ni saya bagi tahu beza pendapat scholars ni, wajib ke sunat ke, wajib sunat. Buat je. Bukan kira dia wajib sunat, yang penting benda tu memang amalan tu ada. Buat je. Okey. Satu lagi Ustaz, yang saya setuju dengan Hajar apa? Shanum. Ni mengikut pada ustaz-ustaz yang mengajar di surau-surau lah kan. Dia ada mengatakan begitu, tiap-tiap apa nama, kena ada niat dia tu. Daripada basuh tangan sampailah ke kaki. Tapi cuma doa-doa tu sikit-sikit berbeza. Tapi memang ada lah tu. Semasa kita semasa kita basuh tangan umpamanya kan sampai ke siku. Dia kata, ya Allah, terimalah ibadatku dengan sebelah kanan. Macam tu lah. Kalau basuh tangan, basuh rambut tu, dia kata, peliharalah rambut dan kulitku daripada azab di neraka. Tu bagi ustaz lah, bagi pandangan begitu. Tapi lebih kurang tak lari lah. Tapi kita tak sebut pun tak apa Ustaz kan? Tak apa. Yang pertama, kalau kita buat, kita jangan nisbahkan kepada yang ni sunat. Tak. Kalau kita nak kata sunat, dia kena ada dalil. Tapi boleh ke tak? Boleh. Sebab apa boleh? Sebab doa ni dia umum. Dia apa kita panggil? Umum kita nak doa apa pun yang terkait dengan sesuatu ibadat ataupun perbuatan kita. Adakah dia jatuh sebagai hukum harus ke Ustaz? Ya, harus. Sebab dia kalau kita nak kata dia ada, bila kita kata dia sunat, dia kena ada dalil yang khusus nak bagi tahu sunat doa ketika itu. Contohnya, kita disunatkan berdoa selepas solat. Memang ada dalil khusus doa sunat lepas solat. Dan doa-doa yang tertentu. Ataupun doa tempat yang khusus, contoh doa di sofa, di marwah, di multazam, itu tempat-tempat yang khusus sunat. Tapi selain daripada tempat tu, sunat berdoa, tapi haruslah hukum dia kita nak khususkan dengan sesuatu keadaan tu. Contoh keadaan berwuduk, keadaan begini. Faham Bukan bid'ah lah Ustaz. Ya? Nabi tak, bukan bid'ah lah. Dia doa insya-Allah dia tak akan masuk dalam bid'ah selagi mana kita tak khususkan secara jelas memang sunat begini waktu begini. Ustaz, kalau macam kita berdoa macam tu tapi kita tak melafazkan, ada yang melafazkan, cuma benda ni saya dah dengar pun dah lama dan saya memang amalkan. Kita ambil wuduk di dalam bilik air kan.
Jadi kita tak melafazkan doa itu macam kita basuh tangan, kita kata ya Allah apa ni hulukan apa ni kirim apa buku amalan kita daripada arah tangan kanan kita, jangan kau hulukan buku amalanku daripada arah tangan kiriku. Lepas tu kalau kita basuh rambut kita kata lindungilah aku daripada kepanasan di padang mahsyar. Kalau kita basuh kaki tetapkanlah kedua kakiku di atas titian sirat. Apa semua kan benda-benda macam ni. Cuma kalau kita tak berdoa secara melafazkan tapi apa ni melintasi doa tu dalam hati, Ustaz. Ya, betul. Sebab kita dalam bilik air kan, tempat yang macam tak sepatutnya tempat kita untuk berdoa. Macam mana tu, Ustaz? Ya, betul. Maksudnya kalau tempat tu tak sesuai untuk kita zikir, doa ni sebahagian daripada zikir lah. Memang kita tidak dianjurkan untuk melafazkan apa-apa perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, Ya. macam sunat wuduk tu, macam tadi macam kita memang diajar dari sekolah dulu, kita berniat nak wuduk tu semasa kita membasuh muka. Betul Ustaz? Ya, betul. Kan? Tapi kalau kita nak buat yang amalan sunat wuduk tu, perlu tak kita berniat daripada awal? Okey. Sebenarnya inilah jadi isu bila kita biasa niat tu ialah susunan ayat di dalam hati. Sedangkan kalau kita tahu niat tu ialah lintasan hati, maka ketika kita bismillah basuh tangan kumur tu telah ada niat wuduk. Tetapi yang dimaksudkan niat yang mesti, yang jadi fardu wajib niat ialah ketika nak basuh muka. Tetapi adakah kalau sebelum daripada tu tak boleh? Tak, sunat. Maksudnya sepatutnya niat tu ialah ketika awal perbuatan wuduk itu, iaitu apa itu? Ketika kita basuh tangan, kumur sebagainya. Betul lah macam tu. Terima kasih Ustaz. Okey. Ustaz, saya nak tanya lagi satu. Ya, boleh. Saya pernah pergi Mekah lah. Kalau saya salah dengar, saya tak tahu. Dia kata wuduk ni imam lain, bukan Imam Syafi'i, dia batalkan wuduk ni bila dia bersama dengan suami ataupun dengan isteri je, dia akan batal wuduk tu. Wallahualam, saya dengar macam tu. Tapi mazhab apa tak ingat. Betul ke Ustaz? Dia kalau kentut ke apa ke tak batal, tak membatalkan. Boleh. Yang ini ada ni nanti insya-Allah minggu depan kita akan sampai kat tajuk ni. Oh ya ke? InsyaAllah. Tapi buat masa ni semua batal. Mana ada kentut tak batal. Itulah, saya tanya sampai sekarang. Nak tunggu jawapan dulu Ustaz. Batal ke tidak? Jawab je lah sekarang. Nak tunggu depan lambat lagi. Kalau kentut tak ada yang kata tak batal. Kalau kentut yang keluar daripada farash je, nanti kita bincang juga ni. Tapi tak apalah saya sebut. Kalau kentut daripada farash memang ada lah. Dalam mazhab lain yang kata tak batal, tapi dalam mazhab kita batal lah. Dan itu lebih dekat. Mazhab lain. Mazhab Maliki, apa tu semua tu. Bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki. Tak apa. Bolehnya kita jangan keluar daripada kita punya pengajian mazhab Syafi'i. Sikit-sikit kita akan keluar. Saya akan keluar juga untuk nak maklumkan, kalau kita takut nanti kita nampak orang buat lain, kita kata dia salah. Itu je. Kalau saya nak keluar, saya akan untuk tujuan tu saja. Adapun selain daripada tu, kita akan stick pada kita punya fokus buku kita, mazhab Syafi'i. Dan ia sebenarnya lebih memudahkan untuk kita orang kebanyakan ni. So tak payah pening-pening, jangan pening-pening. Banyak sangat pendapat kan. Satu pendapat cukup. Okey. Tak lagi satu nak tanya. Macam berwuduk, bila kita membasuh tangan tu, biasa kita basuh daripada jari ke siku kan. Kalau dibuat terbalik, adakah sah wuduknya? Maksudnya dari siku ke jari? Oh tidak. Dia kena basuh, dia kena tertib. Melainkan kalau mazhab yang tak wajib tertib, dia tak kena tertib lah.
Ada mazhab yang kata tertib tak wajib. Tapi kalau dalam mazhab kita ni wajib. Tapi kalau dah buat sebelum ni, sah. Ataupun ada orang kita nampak orang buat, kita jangan kata dia tak sah sebab dia memang ada pendapat lain. Tetapi pada asalnya memang mesti tertib, iaitu apa ni kan? Fagsilu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum, dan tangan kamu sehingga siku. Maksudnya di situ ada satu apa dipanggil? Tertib kat situ. Tangan sehingga siku. Bukan, maksudnya susunan ayat tu tangan sehingga siku. So pada asalnya dia memang kena tertib. Ya Ustaz, terima kasih. Okay. Ada pun soalan Kak Batishah tadi, itulah lebih kurang, maksudnya kalau kentut yang keluar kalau kalau ada orang kata kentut ataupun angin yang keluar daripada faraj tak batal, ya memanglah ada pendapat lain. Tetapi pada dalam mazhab kita dan pada saya ialah pendapat yang lebih kuat, batal kerana apa? Kerana apa-apa sahaja yang keluar daripada dua jalan, maka dia batal lah. Maka dia batal wuduk dia. Apa sahaja yang keluar daripada dua jalan. Ustaz, dia macam darah istihadah. Kentut yang keluar daripada faraj kadang-kadang boleh menjadi satu penyakit pada wanita yang mempunyai masalah otot faraj. So kalau dia berulang-ulang, so boleh saya rasa tak batal. Okey. Pernah dengar Ustazah Okay, terima kasih. Betul. Kita pun faham kalau kita tengok angin yang keluar daripada faraj ni dia adalah masalah otot. Jadi dia bukannya berasal daripada najis bagaimana kentut. Jadi kalau dia memang susah untuk nak dikawal, maka dia memang mengambil hukum istihadah. Betul. Betul. Maaf, sorry tadi saya penjelasan tu separuh saja. Sorry. Terima kasih sebab ingatkan. Maaf Ustaz, sebab saya pun ada dengar daripada Ustazah Asma Harun pun mengatakan tak batal wuduk. Sebab saya ada dia mengeluarkan kenyataan tu, video dia berkenaan dengan kentut faraj. Okey, faraj tu saya sebut tadi, pada asal dia kalau dalam mazhab Syafi'i batal. Kalau dia sebut tak batal tu maksudnya pendapat tu adalah bukan pendapat mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Clear Yang itu clear Ya. So sebagai orang kebanyakan, orang awam, tak ada masalah untuk nak mengikut mana satu pendapat yang dia lebih selesa ataupun yang dia lebih yakin dengan orang yang bagi pendapat tu. Contohnya, orang tu dia bagi pendapat dan dia bagi hujah dia bagi dalil dia, dia bagi alasan dia kenapa macam ni, kenapa tak batal. So kita rasa itu pendapat yang lebih dekat dan lebih betul. Maka kita sebagai orang kebanyakan memang harus untuk kita ambil pendapat tu, walaupun dia bukan daripada mazhab Syafi'i. Ada pun yang sebab apa kita belajar ni berdasarkan kita ni silibus, so memang saya cuba jawab dalam mazhab Syafi'i batal. Melainkan sebagaimana Hajah Maimunah sebut tadi, sekiranya dia jadi satu benda yang tidak boleh dikawal, dia selalu sangat keluar. So ketika itu dia mengambil hukum istihadah, ya betul, memang betul. Yang itu memang ada ataupun memang terpakai dalam mazhab Syafi'i sekalipun. Okey, jelas Jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah. Dia jelas. Ustaz, kalau yang macam Ustaz kata yang mengambil hukum sebagai hukum istihadah tu, maksudnya satu wuduk untuk satu solat ke ataupun macam mana Ustaz? Kalau misal kata dia nak buat solat sunat dan baru dia buat solat wajib. Dia satu kali wuduk untuk satu solat ataupun boleh saja sunat dan wajib?
Kalau mengambil hukum istihadah, maka kalau dia nak melakukan solat wajib, dia mestilah mengambil wuduk selepas masuk waktu dan dia terus solat macam tu. Dan untuk solat-solat yang selepas daripada solat wajib itu, saya tak ingat. Nanti saya cek dulu. Tak, dia buat solat qobliyah dulu. Qobliyah dulu baru dia buat solat sunat. Sama ada solat qobliyah tu satu wuduk, lepas tu next untuk wajib satu wuduk. Maksudnya macam tu. Betul tak? Betul. Yang Nanti Ustaz cek. biasanya untuk solat sunat qabliyah ba'diyah tu dibolehkan Ustaz dalam satu wuduk tu. Satu okey. wuduk tu solat fardu dengan qabliyah ba'diyah dibenarkan. Yang saya pernah dengar lah Ustazah mengajar. Okey. Okey, buat masa ni Hajar Zalinah punya yang pernah belajar tu pegang dulu yang tu. Adapun yang daripada saya cek dulu sebab saya pun tak ingat. Sebab kita tak ada istihadah jadi kadang-kadang terlepas. Sorry. Ustaz, Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz, saya ada pernah dengar dalam kuliah dekat surau saya ni, ada satu ustaz ni dia cakap kalau kita ada masalah dengan angin dalam badan kita, sama ada kita kentut lah, maksudnya kentut lah kan, ataupun kencing tak lawas ataupun dia nak terkencing ke, lebih kurang, tapi rasanya kentut, okey. Dia kata kalau untuk satu solat, untuk satu wuduk, okey, satu wuduk untuk satu solat. Jadi andai kata bila dia dalam solat tu dia batal terkentut, tapi dia boleh meneruskan dia punya apa dia? Dia punya solat. Macam tu lah. Saya pun dah lupa, tapi dia ada niat dia tu lain. Niat wuduk dia tu lain. Saya cari buku tu, saya dah lupa. Saya catat tapi saya lupa Ustaz. Saya tak tahu kat mana saya catat buku tu. Macam mana dia punya case dia tu, dia ada specific case. Okey, untuk istihadah kencing tak lawas ataupun angin yang tak boleh nak ditahan keluar daripada faraj, kalau dia keluar ketika kita solat tu memang tak batal solat kita tu. Memang tak batal. Sebab dia dengan niat yang khusus, niat wuduk dia ada khusus, dia kata. Lepas tu habis tu tak boleh sambung solat lain. Ustaz tu cakap. Saya lupa macam mana niat dia. Kalau Ustaz boleh share ke ataupun macam mana? Ustaz tahu ke ataupun Tak apa. Kalau niat jangan risau. Jangan risau. Sebenarnya niatlah benda yang paling jangan risau sekali. Niat macam ni, niat macam tu. Susah nak niat solat jamak susah, solat qasar susah. Jangan. Niat yang paling jangan susah sekali. Sebab kalau kita tengok perbahasan niat ni, perbahasan yang paling pendek dalam fiqh. Maksudnya betapa mudahnya niat ni sampai dia perbahasan dia tak panjang. Sebab apa? Niat ni simple lah. Kita tahu apa yang kita buat. So kalau pun kita istihadah, so kita niat wuduk macam biasa ataupun tak ada masalah. Niat ataupun niat kita tahu kita istihadah, kita tahu memang kita istihadah. So memang akan keluar. So sebenarnya memang dalam hati kita tu memang ada bahawa kita ni niat ni untuk kita wuduk ni memang untuk nak tunaikan solat. Memang ada untuk mengangkat hadas yang tidak ada keuzuran untuk diangkat. Apa-apa sahaja niat, sekiranya kita tahu apa yang kita buat, kita sedar keadaan diri kita, maka telah terangkat kewajipan niat tu. Telah terlaksana. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Tetapi sebagaimana yang disebut tu tentang apa kita panggil solat selain daripada solat wajib, secara ni ni bukan jawapan yang paling tepat ni, secara dia panggil konsep lah, secara teknikal ya. Betul, memang tak boleh solat lain tu tidak boleh ditunaikan sekiranya ada darah yang keluar di antara satu solat dengan solat yang lain. Maksudnya kita dah selesai solat fardu, kemudian ada darah yang keluar di antara waktu tu, kemudian kita nak solat satu kali lagi, solat yang lain, solat sunat,
secara teknikal tak boleh lah sebab dia telah batal wuduk dia secara teknikal. Tetapi maksudnya secara ada perbezaan pendapat ke ataupun bagaimana, yang itu saya kena check dulu. Tetapi secara teknikal tak boleh lah. Wallahu a'lam. Nanti kita akan masukkan bab-bab perkara-perkara yang membatalkan wuduk kan? Ya, betul. Masuk. So kita akan bincang dengan lebih detail insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Okey, wallahu a'lam. Kalau tak ada apa-apa, mungkin kita boleh tangguh dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fid din wa 'allimna ta'wil wa hadina ila siratal mustaqim. Amin. Anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa sallallahu Amin. ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.